أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan kita punya kuliah indahnya hidup bersyariat pada malam ini, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang kita telah lakukan ataupun dosa-dosa yang kita sengajakan ataupun dosa-dosa yang kita tak sengajakan. Jadi kita sama-sama beristighfar pada malam ini insya-Allah sebelum kita mulakan kuliah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan istighfar yang kita telah bacakan sebentar tadi, walaupun sedikit, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Kerana kita manusia ni, kita hari-hari ada melakukan kesilapan, hari-hari kita ada melakukan dosa-dosa dan sebagainya. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah jalan yang paling selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama menerusi kuliah Facebook Live di Haji Muhammad Salim Mosque, dan mudah-mudahan video ini bagi mereka yang sedang menonton, Puan Salma Ismail dan lain-lain, harap like dan share video ini, semoga mendapat manfaat bagi rakan-rakan anda dan juga ahli keluarga anda yang lain, insya-Allah. Baik, minggu lepas kita dah berbincangkan berkenaan dengan amalan-amalan sunat yang paling Nabi SAW pelihara, yang paling dipelihara oleh Nabi SAW. Antaranya adalah solat sunat, iaitu solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Ini adalah dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Daud, iaitu anna Nabi SAW lam yakun ala syai'in minan nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla as-subh. Nabi SAW tidak menjaga amalan-amalan sunatnya lebih daripada dia menjaga 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum solat subuh ni paling Nabi SAW jaga. Jadi kita cuba ikuti sunnah Nabi SAW, iaitu dengan kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 2 rakaat solat sunat sebelum subuh.
Macam mana kita nak baca niat dia? Niat dia mudah saja. Usalli sunnatas subhi ra'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatas subhi. Saja aku solat sunat 2 rakaat. Solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu je. Kemudian pelaksanaan solat subuh, tuan-tuan, pelaksanaan solat sunat subuh ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, solat sunat subuh ini dilakukan dalam tempoh yang sederhana, tak lama sangat, tidak pendek sangat. Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa Nabi SAW memendekkan solat sunat subuhnya sehingga aku berasa ragu-ragu sama ada beliau membaca Al-Fatihah ataupun tidak. Cepat sekali Nabi buat. Dan juga hadis-hadis yang lain insyaAllah. Kemudian dalam solat sunat subuh ini, sebelum subuh, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang dianjurkan ialah kita membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, yang first rakaat. Second rakaat, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Jadi ini adalah dianjurkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi SAW membaca kedua surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Okey. Kemudian Nabi SAW daripada Jabir melaporkan seorang lelaki itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama sampai akhir surah, maka Nabi menjelaskan orang ini mengenali Tuhannya. Jadi maknanya dalam ketika orang itu melakukan solat sunat subuh itu, orang itu baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian orang itu yang rakaat kedua dia membaca Qul huwallahu ahad. Nabi mengatakan bahawa orang ini mengenali Tuhannya. Dan juga komentar Nabi SAW mengatakan bahawa orang ini beriman dengan Tuhannya. Jadi kalau kita nak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, sentiasa membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, dan juga memahami maknanya. Lebih-lebih lagi kita boleh baca dalam solat sunat sebelum subuh. Alright. Kemudian saya sudah mengatakan juga kadang-kadang Nabi SAW juga menganjurkan kita membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 136 ataupun surah Al-Imran ayat 64. Ni kalau kita hafal. Baik. So bila kita dah selesai solat sunat subuh, ada juga beberapa sunnah yang Nabi lakukan. Antaranya yang pertama doa. Doa yang elok dibaca selepas solat sunat subuh ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, adalah yang berbunyi Allahumma Rabbu Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar. Iaitu ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon perlindunganmu daripada api neraka. Jadi dalam doa selepas solat sunat subuh, dianjurkan kita berdoa melindungi diri kita daripada api neraka. Kemudian Nabi SAW kalau belum lagi azan subuh masuk, maka Nabi SAW pernah juga dia tidur sebentar. Tidur tu dia mengiring. Dia tidur mengiring kanan. Abu Hurairah mengatakan bahawa daripada Nabi SAW mengatakan bahawa apabila seorang dalam kalangan kamu tu selesai melakukan solat sunat subuh, dia perlu berbaring di atas berbaring di atas lambung kanannya. Maknanya dia boleh tidur sebentar. Okey. So ini hadis direkodkan oleh At-Tirmidzi. Baik Puan Salma, soalannya ialah, Ustaz, harukah kita tunaikan sunat subuh kalau kita rasa qada dari dulu belum habis? Jadi soalannya ialah, kalau haruskah kita tunaikan solat subuh, tunaikan sunat subuh kalau kita rasa qada dari dulu belum habis. Okey. Ni maksudnya ini qada subuh yang dulu-dulu yang kita terlepas ya. Puan Salma. Haruskah kita tunaikan sunat subuh kalau kita rasa qada dari dulu belum habis? Okey. Yang apa yang saya fahami iaitu solat sunat subuh ini bukan daripada solat qada yang dulu-dulu kita terlepas yang belum habis. Jadi maknanya solat sunat subuh kita boleh lakukan
itu separate lah, dia berasingan daripada solat qada yang kita lakukan lah. Okey, kalau boleh. Kalau kita dah selesai solat sunat subuh, kalau masih ada masa untuk buat qada dan sebagainya, teruskan. Teruskan sampailah azan subuh tu berkumandang. Okey, jadi kalau boleh separatekan lah. Qada lain, dan juga solat sunat sebelum subuh tu lain kan. Okey, boleh Puan Salma Ismail, insya-Allah. Tu dia. Baik, berdasarkan hadis ini dianjurkan kepada siapa yang dah buat solat sunat subuh ini supaya dia berbaring sebentar. Tata cara yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah kita dengan berbaring pada lambung kanan, miring kanan lah, lambung kanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. So maknanya kalau kita dah lakukan solat sunat sebelum subuh, masih ada waktu lagi, terpulang nak buat solat lagi ke, nak buat solat qada ke dan sebagainya, ataupun kalau ada masa nak rehat sekejap pun boleh, silakan. Ini adalah sunnah. Rehat yang selepas solat sunat subuh ni sunnah sebelum kita menunaikan solat fardu subuh. Jadi sunnahnya ialah kita tidur sekejap, berbaring pada lambung kanan. Okey, sekiranya kita tidak berkesempatan melakukan solat sunat subuh kerana terlewat ataupun kerana imam mengerjakan solat subuh berjemaah terlalu cepat, dianjurkan menggantikannya. Jadi solat sunat ini dapat digantikan pada dua waktu. Kalau misalnya kita terlepas, kita tak dapat buat solat sunat sebelum subuh, ada dua, kita boleh gantikan dengan dua solat lah. Antaranya yang pertama, sebaik sahaja kita dah selesai kerjakan solat subuh, terus kita buat solat sunat 2 rakaat, boleh. Ataupun tapi yang paling baik, masa yang paling baik ialah kita solat 2 rakaat selepas dah terbit fajar, syuruk dah habis, baru kita boleh solat sunat 2 rakaat. Ada mengatakan ini adalah solat sunat isyraq dan sebagainya, boleh, silakan. Tapi yang sebaiknya kalau boleh kita dapatkan waktu sebelum subuh, kita solat 2 rakaat. Baik. So itu baru selesai saya dah terangkan berkenaan solat sunat sebelum subuh. Itu adalah salah satu sunnah muakkad. Solat sunat yang amat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk pula berkenaan dengan solat sunat sebelum dan selepas fardu zuhur pula. Zuhur pun ada 2, sebelum dengan selepas. 2 solat sebelum, 2 solat selepas zuhur. Solat sunat sebelum dan selepas solat fardu zuhur ini dilakukan sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Kadang-kadang ada yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, ada melakukan 2 rakaat sebelum zuhur. Ada hadis-hadisnya. Ibnu Umar melaporkan, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. Aku memelihara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Umar. Aku pelihara daripada Nabi SAW 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib. Kemudian fi baitihi wa rak'ataini ba'dal isya' fi baitihi, 2 rakaat selepas isyak di rumahnya. Dan juga wa rak'ataini qabla salatis subhi, dan juga 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi total ada 10 rakaat solat sunat. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 sebelum asar, kemudian 2 selepas maghrib, kemudian 2 selepas isyak di rumah. Ni semua di rumah. Maghrib dan isyak dia dilakukan di rumah. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh juga dilakukan. Total ada 10. Itu. Sorry, asal tak ada. Jadi yang amat digalakkan 2 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 2, 4, 6, 8. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh, 10. Total 10 ni yang paling diutamakan lah. Itu dia. Kemudian Ibnu Umar juga melaporkan bahawa sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'dal jum'ah. Ibnu Umar juga pernah mengatakan bahawa aku pernah bersolat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan juga 2 rakaat selepas solat Jumaat.
Tu dia. Jadi ada inilah sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan pada waktu zuhur. Sebelum zuhur 2, yang paling kurang 2 lah. Sebelum zuhur 2 dan juga selepas zuhur 2. Yang paling digalakkan oleh Nabi SAW. Kelebihan solat sunat sebelum dan selepas zuhur ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW mengatakan bahawa man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haramahullahu 'alan nar. Siapa yang pelihara, siapa yang kerjakan 4 rakaat iaitu sebelum solat zuhur, kemudian selepas solat zuhur 4 lagi, maka Allah Ta'ala mengharamkan neraka baginya. Sebab tu ada 4 orang, ada orang buat 2-2, jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat selepas zuhur. Dia punya ganjarannya ialah Allah Ta'ala haramkan neraka bagi kita. Kerana kita melakukan sunnah yang amat dilakukan, amat disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian jika kita tidak sempat bersolat 4 rakaat solat sunat sebelum zuhur, Aisyah melaporkan bahawa apabila Rasulullah SAW dia tak sempat bersolat sunat sebelum solat zuhur 4 rakaat, maka baginda mengerjakannya selepas solat zuhur. Kalau tak sempat, maka boleh kita buat selepas zuhur tu 4 rakaat pun boleh, tidak ada masalah. Jadi berdasarkan laporan ini, sekiranya kita tak sempat nak buat solat sunat sebelum solat zuhur, ia dapat digantikan selepas solat fardu zuhur. Itu dia. Okay, so solat sunat ni boleh kita buat, boleh ganti masa yang selepasnya dan sebagainya. Kemudian tidak sempat bersolat 4 rakaat solat sunat selepas solat zuhur. Sekiranya kita tak sempat juga buat solat sunat 4 rakaat selepas solat zuhur, sehinggalah masuk waktu asar. Bila dah masuk waktu asar, maka kita boleh menggantikannya. Kita menggantikannya selepas kita menunaikan solat fardu asar. Maknanya kalau kita tak sempat tadi, tadi alamak zuhur tadi aku terlupa ataupun aku tak sempat nak buat 2 rakaat solat ba'diyah zuhur selepas zuhur, ataupun kita nak buat 4 tapi tak sempat nak buat 4 rakaat selepas zuhur, maka kita boleh menggantikan 4 rakaat ni ataupun 2 rakaat ni yang kita nak buat, kita boleh gantikan selepas solat asar pun boleh. Tidak ada menjadi masalah. Okey, itu dia. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW apabila terlalu sibuk menyelesaikan urusan kaum Abdul Qais sehingga luput waktu solat sunat selepas zuhur. Okey, walaupun selepas asar itu adalah waktu yang diharamkan bersolat sunat, tetapi dibolehkan bagi menggantikan solat fardu ataupun solat sunat yang lain. Itu dia. Okey, so begini. Bila kita biasanya kita tahu bahawa selepas solat asar itu adalah waktu yang haram untuk kita bersolat sunat dan sebagainya, tetapi untuk menggantikan, untuk solat ganti sahaja, maka kita boleh lakukan pada waktu tersebut kalau tidak ada masa yang lain. Tidak ada menjadi masalah. Asalkan kita melakukan solat itu adalah semata-mata untuk menggantikan solat yang kita terlepas. Sama ada solat fardu ataupun sama ada solat sunat, kita boleh buat qada dan sebagainya pada masa-masa yang diharamkan itulah. Kerana itu, ini adalah terpaksa kerana kita tak ada masa yang lain dan sebagainya. Okey? Baik, boleh faham insya-Allah. Baik, seterusnya kita masuk berkenaan dengan lafaz niat solat sunat zuhur, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi macam mana kita nak solat zuhur ataupun solat sunat ni, apa dia punya niat dia sebelum zuhur. Jadi simple saja aku bersolat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunata qabla zuhri ra'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur kerana Allah Ta'ala. Okey, so itu adalah solat sunat sebelum zuhur. Kalau selepas zuhur, ba'da zuhuri lah. Usalli sunata ba'da zuhri ra'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat zuhur 2 rakaat selepas zuhur kerana Allah Ta'ala. Dan juga niat-niat yang lain sama juga. Okey, so
ganjaran bagi orang yang ingat, ganjaran bagi orang yang solat zuhur, solat sunat zuhur sebelum dan selepas, kalau kita dapat buat empat-empat, dalam hadis mengatakan bahawa Allah Ta'ala akan mengharamkan kita daripada api neraka. Itulah sebaik-baik balasan untuk kita, insyaAllah. Jadi rajin-rajinkanlah diri kita untuk melakukan solat-solat sunat ini, insyaAllah. Ya. Baik, zuhur dah selesai, kita masuk berkenaan dengan solat asar. Solat sunat sebelum solat asar. Jadi solat sunat sebelum fardu asar ni, tuan-tuan, kita buat sama juga, sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat pun boleh. 2 atau 4. Sekiranya dikerjakan 4 rakaat, caranya dengan 1 salam ataupun 2 salam pun boleh. 1 salam boleh, 2 salam pun boleh. Tapi biasanya kita lakukan 2 salam. Nabi SAW mengatakan bahawa rahimallahu amra'a shalla qabla asri arba'an. Rahimallahu amra'a shalla qabla al-asri arba'an. Maknanya Allah Ta'ala akan memberi rahmat. Rahimallahu amra'a, seseorang. Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada mereka yang mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum solat fardu asar. Tadi zuhur. Zuhur kalau kita dapat buat 4-4 sebelum selepas, Allah Ta'ala haramkan kita api neraka. Asar pula kalau kita buat 4 rakaat sebelum asar, Allah Ta'ala akan merahmati kita. Merahmati kita. Okey, so tu ganjarannya. Lafaz niat solat sunat sebelum asar sama juga, usolli sunatan qablal asri, sebelum asar. Ra'ataini lillahi ta'ala, saja aku solat 2 rakaat solat sunat sebelum asar kerana Allah Ta'ala. Saja aku bersolat sunat, okey, sebelum asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian lafaz niat solat sunat sebelum solat asar 4 rakaat, usolli, kalau kita nak buat 4 rakaat, usolli sunata qablal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, sahaja aku bersolat sunat sebelum asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, so itu ganjarannya. Ingat, Allah Ta'ala merahmati kita, merahmati kita dalam kehidupan kita seharian, di dunia dan akhirat, insyaAllah. Okey, so waktu asar selesai, kita masuk waktu maghrib. Waktu maghrib, apakah solat-solat sunat yang ada? Solat sunat 2 rakaat sebelum solat maghrib adalah solat sunat yang tidak muakkad. Tidak muakkad ni maknanya yang dia tak berapa kuat sangat, tapi kalau nak buat silakan. Sedangkan solat sunat 2 rakaat selepas maghrib, selepas solat maghrib adalah muakkad yang amat dituntut, digalakkan oleh Nabi SAW. Yang selepas maghrib 2 rakaat tu, itu paling dituntut oleh Nabi SAW. Ingat ada 10 tadi. Antaranya inilah yang selepas maghrib. Okey, niatnya usolli solat qabla al-maghrib raka'ataini lillahi ta'ala. Sama juga lah, saja aku bersolat sunat sebelum maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini kalau sebelum, kalau selepas ba'dal maghrib, sama juga, raka'ataini lillahi ta'ala. Okey. Okey, so tadi hadis Ibnu Umar mengatakan bahawa beliau melakukan solat sunat selepas maghrib di rumah, betul tak? Kemudian solat sunat selepas isyak 2 rakaat juga dilakukan di rumah. Tapi yang solat sunat yang lain dia tak cakap. Cuma dia katakan solat sunat selepas maghrib dia buat di rumah. Solat sunat selepas isyak 2 rakaat dia buat di rumah juga. Ini adalah galakan daripada Nabi SAW. Okey. Kerana dalam hadis Nabi mengatakan bahawa faqalat kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an thumma yakhruju fa yusalli bin nasi thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain wa kana yusalli bin nasi maghrib thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain. Ini hadis hadis ini daripada riwayat Muslim dan dalam sahihnya, iaitu Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersolat. Nabi SAW bersolat di rumahku, rumah Aisyah. Nabi SAW bersolat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi Nabi SAW melakukan solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat itu di rumah. Kemudian bagi dia keluar tu maknanya dia solat zuhur bersama orang ramai di masjid lah. Di masjid, solat zuhur berjamaah di masjid.
Kemudian dah habis selesai solat berjemaah di masjid, kemudian baginda balik rumah, masuk balik ke rumah dan juga bersolat 2 rakaat selepas zuhur. So maknanya Nabi SAW galakkan kita kalau boleh, kalau kita boleh balik dulu solat sunat tu sebaiknya dilakukan di rumah kalau ada masa. Okey. Kemudian baginda bersolat maghrib dengan orang ramai, kemudian baginda masuk ke dalam rumahku, rumah Aisyah, lalu bersolat 2 rakaat. Jadi di hadis riwayat Muslim dalam kitab Salatil Musafirin wa Qasruha. So maknanya Nabi SAW galakkan kita kalau boleh kita lakukan solat-solat sunat ini di rumah kalau boleh. Itu dia. Tapi kalau betul-betul tak ada masa, kita boleh lakukan di masjid dan sebagainya. Tapi Nabi SAW menunjukkan perbuatan beliau, iaitu baginda Nabi SAW melakukan solat sunat sebelum zuhur tadi 4 rakaat, dia lakukan kat rumah, baru dia pergi masjid untuk melakukan solat zuhur berjemaah. Kemudian dah habis solat zuhur berjemaah, baru Nabi SAW balik rumah Aisyah dan juga bersolat 2 rakaat selepas zuhur. Sama juga maghrib. Maghrib pun Nabi SAW galakkan selepas solat maghrib berjemaah di masjid, Nabi SAW balik rumah, solat 2 rakaat selepas maghrib di rumah. Sama juga kalau isyak pun sama. Ibnu Umar tadi, sahabat Nabi SAW, melakukan solat sunat itu selepas maghrib dengan selepas isyak, 2 rakaat dilakukan di rumah. Yang solat fardu dilakukan secara berjemaah. Baik, seterusnya berkenaan dengan solat sunat sebelum dan selepas solat fardu isyak. Ni isyak pula. Tadi maghrib dah selesai, kita masuk solat sunat sebelum dan selepas isyak. Solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu isyak adalah solat sunat tidak muakkad. So kena ingat, tidak muakkad ni maknanya dia sunnah yang tidak berapa kuat, tapi boleh dilakukan kalau anda mahukan, silakan. Tetapi solat sunat selepas isyak 2 rakaat itu adalah sunnah yang muakkad, yang paling diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So solat sunat sebelum dan selepas solat fardu isyak ini dilakukan sebanyak 2 rakaat. Sama juga niatnya usolli sunata qabla al-isyak ra'ataini lillahi ta'ala, ataupun usolli sunata ba'da al-isyak ra'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat 2 rakaat sebelum isyak kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku solat sunat selepas isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat sunat sebelum dan selepas solat Jumaat. Jumaat pula didirikan sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Iza shalla ahadukumul jumu'ah, ni kalau hari Jumaat. Kalau hari Jumaat, kalau kita solat Jumaat, fal yusalli ba'daha arba'an. Apabila seorang itu bersolat Jumaat, maka ikutilah dengan bersolat 4 rakaat. Solat Jumaat dah habis, kita dah dengar khutbah, 2 khutbah. Kita dah solat Jumaat 2 rakaat. Ikutilah dengan kita bersolat 4 rakaat lagi. 4 rakaat solat sunat. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Sebuah hadis lagi daripada Imam At-Tirmidzi mengatakan anna ibnu Mas'udin kana yamla qabla al-jum'ah arba'an wa ba'da arba'an. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud, sahabat, mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum Jumaat dan juga 4 rakaat selepasnya. Sama macam zuhur tadilah. Sebelum zuhur 4, selepas zuhur pun 4. Diharamkan kita daripada api neraka, insya-Allah. Okay, so lafaz niat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat, usolli sunnatal jum'ati, saja aku solat sunat Jumaat, ra'ataini lillahi ta'ala, saja aku bersolat sunat Jumaat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun yang selepasnya, usolli sunnatal jum'ati 4 rakaatin lillahi ta'ala, usolli sunnatal jum'ati 4 rakaatin lillahi ta'ala, saja aku bersolat sunat Jumaat 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun usolli sunnatal jum'ati ra'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat Jumaat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, dan sebagainya. Okey.
So ini adalah tambahan, add-ons, additional value added service atau macam-macam lah kita boleh panggil. Tapi ini semua solat-solat sunat yang boleh kita lakukan untuk menampal, untuk togok tambah, untuk kita tampal mana-mana solat fardu kita yang kurang sempurna. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita ni banyak buat kesilapan. Lebih-lebih lagi ketika dalam solat tak khusyuk dan sebagainya. Tapi dengan kita rajin-rajinkan diri kita untuk solat sunat ni, insya-Allah Allah Taala akan lihat kita punya amalan solat sunat kita selepas solat fardu. Barulah dah cek semua solat sunat kita dah buat semua selesai, dah dihitung semua, baru Allah Ta'ala akan cek amalan ibadah yang lain, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi paling important solat. Seperti tadi, solat sunat subuh tadi, Allah Ta'ala akan merahmati kita, akan memberikan kita kelebihan rahmat melebihi dunia dan seisinya. Kemudian solat sunat zuhur sebelum dan selepas tadi, Allah Ta'ala akan mengharamkan kita api neraka. Solat sunat asar sebelum asar tadi, Allah Ta'ala akan merahmati kita. Jadi solat sunat ni tak rugi tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Hanya beberapa minit saja kalau kita boleh lakukan, Allah Ta'ala akan merahmati kita, memberikan kita limpahan kasih sayangnya. Allah Ta'ala akan berikan segala nikmat melebihi dunia dan seisinya. Banyak ganjarannya kalau kita rajin-rajinkan diri kita untuk melakukan solat-solat sunat ini. Ini baru sunat-sunat rawatib sahaja. Belum lagi kita masuk berkenaan dengan solat witir. Kemudian Ramadan nanti ada solat tarawih dan sebagainya, belum lagi. Ini baru solat witir, solat rawatib. Solat yang mengiringi solat-solat fardu kita. Okey. Jadi insya-Allah itu saja pada malam ini. Kurang lebihnya mohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan, kesalahan dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan tuan-tuan semua maafkan saya, insya-Allah. Apa-apa yang saya kongsikan ini adalah sekadar perkongsian amalan-amalan sunnah Nabi SAW yang patut kita junjung, yang patut kita tegakkan sunnah-sunnah ini. Kerana tanpa kita mengikuti sunnah Nabi SAW, ibarat agama ini, agama yang kita ikuti ini lemah lunglai. Kalau boleh kita terapkan nilai-nilai sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Okay, so jangan lupa like dan share video ini kalau bermanfaat bagi anda, keluarga dan rakan-rakan. Jangan lupa juga pay now kepada Masjid Haji Muhammad Saleh Gelang, pay now yang tertera ataupun bank transfer. Mudah-mudahan setiap derma wang ringgit anda yang anda salurkan kepada Masjid Haji Muhammad Saleh, mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dapat lebih mengajukan program-program di masa akan datang, insyaAllah. Okay, so itu saja daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.